يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersama pada My Quran Time, baca faham amal dalam kita menyelusuri kepada surah Ali Imran pada halaman yang ke-63, di mana pada hari ini kita akan didedahkan bagaimana untuk kita bangkit dan berjaya dalam kehidupan kita sebagai satu ummah, sebagai satu kumpulan insan yang Allah inginkan kita berjaya di sini di dunia dan juga sampai ke akhirat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Ayat pada hari ini adalah ayat yang amat istimewa. Betul. Biasanya imam-imam akan baca ayat ini ya, dan penggerak-penggerak kalau di peringkat universiti biasanya akan memahami ataupun menghafaz satu dua ayat daripada ayat ini. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, jangan lupa untuk share di Facebook masing-masing untuk kita pastikan pada hari ini kita dapat, kalau ada yang kata bahawa saya ini dah lama dah tercari-cari formula untuk bangkit dan berjaya, maka pada halaman 63 ini Allah membekalkannya kepada kita Ustaznya. Jadi kita mulakan dahulu pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kita berkali-kali ya, jangan bosan dengan Al-Fatihah tuan-tuan sekalian, kerana Al-Fatihah ini adalah pembukaan kita, membuka potensi kita. Allah mengajarkan kepada kita bahawa kalau kita ingin berjaya mengikut kepada orang-orang yang diberi nikmat, maka surah Al-Fatihah inilah sinopsis bagi keseluruhan Al-Quran. Dan di dalam surah ini Allah menyatakan tentang kita memohon Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan bila bercakap tentang memohon jalan yang lurus ini, mungkin ada yang kata bahawa sejak 1924 bila jatuhnya kumpulan ataupun kerajaan ataupun kepimpinan Islam, ada yang tertanya-tanya ke manakah hala tuju umat Islam yang terperuk ataupun porak-poranda negaranya dengan orang-orang Islam yang tidak keruan. Tetapi sebenarnya di dalam halaman 63 ini kita akan sama-sama dalami. Mari kita lihat kepada sinopsisnya, iaitu daripada ayat 101 hingga 103 kita akan melihat kepada perintah kepada orang-orang yang beriman menjaga identiti dan berpegang teguh
kepada al-Quran dan ajaran Islam. Dan pada ayat 104 hingga 108 ini kita akan melihat kepada formula, ya, itu untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat, bangkit kembali, amar ma'ruf nahi munkar, dan penegasan tentang larangan berpecah belah. Jadi ini adalah kandungan daripada halaman ke-63. Dan bagi tuan-tuan yang mungkin masih belum lagi share, boleh share dengan letak sikit caption formula untuk bangkit dan berjaya. Ya, kalau boleh setiap halaman ini tuan-tuan yang berada di rumah, kita boleh dah tengok, oh, muka surat 63 formula bangkit dan berjaya. Kalau formula ataupun halaman 62 itu berikan apa yang dicintai, contohnya, agar kita dapat menghargai setiap halaman ketika kita mendengar imam ataupun kita membaca dari halaman ke halaman. Jadi Ustaz, kita nak bermula Ustaz dengan ayat yang ke-101 hingga ayat yang ke-103 untuk kita melihat kepada formula bangkit dan berjaya, insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazul. Khususnya penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time. Baca, faham, amal. Teruskan kita share rancangan kita ini, mudah-mudahan kita menjadi asbab. Dan begitulah Islam ini, bukan sekadar kita Islam, tapi kita nak mengajak orang masuk Islam. Dan kalau kita baik, kita bukan sekadar baik, tapi kita nak mengajak orang juga masuk ke arah kebaikan. Teruskan share. Baik, ayat yang cukup besar sebagaimana Ustaz sebut tadi, ada satu ayat 102 Ustaz, ayat yang saban minggu kalau saya khutbah Ustaz, saya tak akan tinggal ayat ini. Kerana menjadi asas kepada rukun pesanan takwa dalam khutbah. Maka ayat ini dibaca di seluruh dunia. Kalau kita pergi khutbah, ayat inilah akan dipesan oleh khatib, wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa disebut dengan sebenar tu kan? Wala tamutun, dan janganlah kamu mati melainkan menjadi Islam. Islam satu nikmat yang sangat besar. Jom sama-sama kita memeliharanya. Baik, kita baca terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan dapat manfaat daripada tadabbur ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم
Surah Al-Allahul Azim pada ayat 101 hingga 103 ini adalah peringatan pada Allah kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Ya, Allah menyatakan bagaimana kamu menjadi kafir walhal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan rasulnya pun berada di tengah kamu. Allah mengingatkan dua perkara. Kalau kamu masih lagi membaca tilawah kepada ayat-ayat Allah kepada Bani Israel, juga Allah mengingatkan kepada kita mengambil pelajaran daripada Bani Israel. Mereka ada kitab, mereka tilawah asasnya. Dan yang keduanya, wa fikum rasuluh, ada rasul di kalangan mereka. Pada waktu ini kita mungkin rasul sudah wafat, tetapi hadis rasul, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasul itu masih ada, dan ia bukannya secara tiba-tiba, ia adalah dengan inayah, bantuan daripada Allah. Allah ingin kepada kita agar berpegang kepada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat 101 ini Allah menyatakan wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh. Istilah ya'tasim ini, tuan-tuan sekalian, Ustaz ya, sebenarnya ada kaitan dengan ismah, ada kaitan dengan kita melindungi daripada bahaya. Ya, kalau contohnya kalau kita berada di atas kapal, contohnya kalau kena turun, ya, maksudnya bila ada ismah itu mungkin kapal itu ada sauh yang kita kena berpegang, ya. Jangan sampai kapal itu akan terbalik ataupun kita pun sendiri habis terjun ke dalam laut, ya. Jadi wa may ya'tasim billah, siapa yang betul-betul serius ismah, ya, ya'tasim ini maksudnya melindungi daripada bahaya, maksudnya dia akan berpegang teguh dengan siapa? Berpegang teguh dengan manusia, manusia akan berubah, ya. Berpegang dengan sesama makhluk, semuanya lemah. Allah kata mintalah perlindungan daripada bahaya ini billah, dengan Allah, maka sesungguhnya orang inilah hudiya ila siratim mustaqim, dipimpin ke jalan yang lurus. Dan dalam ayat 101 ini kita melihat secara singular, secara individu diberi highlight, diberi penekanan. Tetapi bila masuk kepada ayat 102, Allah terus menyeru kepada ramai, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini yang dibaca setiap Jumaat itu, Ustaz, ya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bila dah diseru orang beriman, satu cara bila Allah panggil orang beriman ni, Ustaz, ya, macam ayah panggil anak, ya. Maksudnya anak yang baik ni kata okey abah, kan balas balik. Maka bila Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu pada tuan-tuan sekalian, adakah kita perlu membalas? Sudah pasti, kan? Kita ya Allah, harapnya aku hari ini berimanlah ya Allah, dengan baca Quran ini meningkat iman. Pasal amanu ini maksudnya orang yang kuat imannya. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi apakah pesanan yang Allah nak sampaikan? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Daripada perkataan wiqayah yang ada kaitan dengan kita melindungi juga. Tadi ada perkataan ya'tasim. Kali ini ittaqullah ada kaitan dengan wiqayah tadi, ittaqi tadi. Jadi Allah menyuruh kita untuk ambil serius tentang kehidupan kita. Pasal bila seseorang itu kufur ini satu yang berada di luar Islam, tetapi orang yang Islam bila tidak menghargai kepada Quran, tidak menghargai kepada Rasul, sebenarnya juga dianggap sebagai kufur kepada Allah dan Rasul, maksudnya. Jadi Allah mengingatkan, kalau kita pernah rasa macam hubungan dengan Quran, hubungan dengan Rasul ini tidak melindungi kita daripada bahaya, kita rasa macam tak penting, Allah mengingatkan kali ini, tolong pastikan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, jangan kamu akhiri hidup kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam, sebagai orang Islam. Jadi apakah ayat ini? Apa maksudnya? Kita tahu ini jelas, Ustaz, ya. Ini kalau tak tadabbur pun dah faham maksudnya. Tetapi lebih daripada itu, bila Allah menyatakan wala tamutunna, itu maksudnya perkara ini serius. Ya. Pasal apa? Bila bercakap tentang mati ataupun pengakhiran hidup, ini hanya berlaku sekali. Ya, mati kita sekali, kemudian kita akan dibangkitkan. Kematian inilah dia punya istilah dalam bahasa Inggeris, Ustaz, ni. Bahasa Inggerisnya threshold. Threshold ni bahasa Inggeris lah, tapi bahasa Melayunya lebih kurang, kita ada dunia ini dengan dunia akan datang. Katakan ada pintu, nak masuk ke pintu ke dunia akan datang, namanya ialah mati.
Ya, pemisah, jadi pemisah ya. Jadi kalau kita tahu ada barzah, ada alam akhirat nanti. Jadi kalau seseorang itu betul-betul serius ya, tidak main-main macam orang Kristian, tidak main-main macam orang Yahudi yang mempersoalkan kepada Nabi Musa kena sembelih warna apa, lembu dan sebagainya. Ini maksud lambang kepada orang yang suka main-main. Kalau kita serius betul-betul, maksudnya kita membuat persediaan untuk pergi, dan Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini adalah ayat yang ke-102. Allah kata bina takwa. Bina takwa. Kalau katakan pada ayat 101 itu wa kaifa takfurun, kufur akan menyebabkan kita ini jauh daripada kebenaran, daripada jalan yang lurus. Ayat 102 Allah suruh bina takwa. Dan selepas takwa, ya, selepas takwa apakah yang perlu kita bina? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jadi kalau kita tengok Ustaz ya, ayat 101 Allah cakap wa may ya'tasim billah. Ayat yang ke-103 wa'tasimu. Kalau ayat 101 itu seorang-seorang melindungi, jaga daripada bahaya seorang-seorang. Allah kata okey, setiap individu sila pastikan lindungi daripada bahaya. Tapi ayat yang ke-103 ini wa'tasimu, mestilah lindungi daripada bahagia beramai-ramai. Beramai-ramai. Jadi macam manakah kita nak melindungi diri kita daripada ramai-ramai? Kalau tadi Allah cakap mestilah minta pada Allah. Kalau lindungi kepada umat Islam secara beramai-ramai, Allah menyatakan bihablillahi jami'a. Hendaklah berpegang teguh kepada tali Allah secara keseluruhan. Ada dua maksud secara keseluruhan. Satu, semua umat Islam perlu pegang kepada tali Allah. Dan yang keduanya, jami'a, segala apa yang ada pada tali Allah itu pegang teguh-teguh. Persoalannya ialah hablillah itu apa? Ya, dinyatakan oleh Sayyidina Ali, hablullah itu Quran ini adalah hablullah al-matin, ya, dan juga pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud, hablullah mamdud minas sama, ya, Quran ini adalah hablullah mamdud, tali Allah, Quran ini adalah tali Allah yang dipanjangkan daripada langit. Maksudnya apabila tuan-tuan membaca al-Quran, kita ajak orang lain membaca al-Quran, walaupun mungkin selama hari ini kita rasa bahawa saya ni tak dapat menghargai kepada ayat-ayat Allah, ada perkara-perkara yang saya tidak bersyukur, saya rasa macam tak keruan hidup saya, ya, umat ini sudah bercakaran, sudah berpecah, bergaduh dan sebagainya. Tapi kalau katakan siapa nak elakkan daripada bahaya ini, Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semua umat Islam perlu pegang betul-betul kepada tali Allah, iaitu Al-Quran, dan ikut secara jami'ah, wala tafarraqu. Jangan tolak, jangan bercerai-berai. Ya, pasal bila seseorang itu ada satu tali Ustaz, ya, tali itu adalah tali yang kita pegang dan satu hujungnya adalah Allah yang pegang, ya. Kalau kita melihat pada pendapat Abdullah bin Mas'ud tadi, maksudnya ialah walaupun katakan saya berbeza dengan ustaz, ya, kan, ataupun saya berbeza dengan kawan saya, berbeza dengan kumpulan lain, bila saya pegang pada satu tali yang sama, tiba-tiba ustaz, orang dengar saja ustaz baca, walaupun orang ini bukan orang Malaysia, orang Cina, orang India, anak umur 3 tahun, ya, kalau katakan dapat surat semalam, ya, daripada adik ini daripada Melaka, nanti kita baca selepas rehat nanti, orang besar, orang kecil yang faham Al-Quran, tak faham Al-Quran, tiba-tiba dia berada pada satu tali dan terus berminat, ya. Dan ini adalah mukjizat yang Allah beritahu, wadhkuru ni'matallahi alaikum, iaitu ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh, Allah mencantumkan ataupun menyatukan. Lebih kurang kalau ada kertas Ustaz, ya, kalau ada kertas, kita ini sebenarnya umat Islam ni satu je, ya, tetapi kerana kufur maka dia seperti digunting-gunting, ya, digunting-gunting, akhirnya jadi apa? Dia jadi dia begini, dah bercerai-berai, ya. Jadi yang ini dia nak buat kumpulan dia, yang ini buat kumpulan dia, yang ini buat kumpulan dia, dalam satu kumpulan pun dia bercerai-cerai, ya. Dan kalau ada yang kata bahawa macam mana kita nak kembali balik, nak disatukan balik, manusia tak boleh satukan Ustaz. Tak boleh.
Islam juga. Yang boleh menyatukan kat sini Allah cakap fa'allafa baina qulubikum ini apabila seseorang itu berpegang balik kepada al-Quran, maka insya-Allah daripada yang bercerai-cerai ini rasa macam mustahil ni. Kan, kalau kita tengok senario yang berada di dunia tuan-tuan sekalian, kita rasa macam mustahil orang kat Malaysia ni boleh bersatu, ya. Pelbagai pemimpin ke apa ke nak bersatu ni rasa. Tetapi bila mengikut formula daripada ayat 103 ini, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum. Ini mantap Ustaz ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dia akan fa asbahtum ini menjadi ataupun ditransformasi bi ni'matihi ikhwana, sehingga kan menjadi bersaudara, ya, bersaudara. Dan tiba-tiba saja kita boleh cuba Ustaz bayangkanlah Ustaz ya, kalau kita pergi ke Johor ke, kalau baru ni saya ke Pahang ke kan, tak pernah jumpa pun orang-orang yang ada itu, tetapi kerana al-Quran, ya, kerana al-Quran kita bertemu, dan itu akan menjadikan kita ini lebih-lebih lagi bersatu. Dan Allah nyatakan di hujung itu wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, ya, kamu ini berada di jurang neraka, ya, api, Allah selamatkan kamu daripadanya, ya. Jadi semua ini Allah beritahu kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kerana apa? Kerana Allah nak jadikan, nak suruh kita dapat hidayah, ya, melihat balik kepada kebesaran ini. Betul. Ya, kebesaran ini. Dan sebabnya kalau boleh nak minta Ustaz sekali lagi Ustaz ayat 103 itu, kita ulang untuk memastikan poin-poin di dalam ayat itu kita buat bukan seorang-seorang. Ini adalah perjuangan untuk bangkit umat Islam, dan umat Islam berjaya, ya, kerana dipimpin hidayah oleh Allah. Ayat 103. Sila Ustaz. Baik, insya-Allah terima kasih Ustaz. Kita ulang balik ayat 103. Bagaimana kekuatan Islam yang boleh menyatu padu kesemua. Hanya Islam saja adalah tali Allah. Dan Islam itu adalah Quran. Ya, betul. Ya. Betul. Baik. Sama-sama kita baca sekali lagi ayat yang ke-103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini adalah ayat 103 yang penuh dengan formula bagaimana umat Islam akan kembali bangkit sebagaimana pernah bangkit pada zaman dahulu, iaitu apabila dikembalikan kepada ayat 103 ini, wa'tasimu bihablillah, iaitu berpegang pada tali Allah, dan tali Allah itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi kalau semua umat Islam dikembalikan kepada Al-Quran, setiap orang mesti membaca daripada cover to cover, kulit ke kulit, cuba berinteraksi dengannya pada setiap hari. Perbezaan kita ketika kita bergaduh, berbeza, ia akan fa'allafa baina qulubikum. Perkara yang amat mustahil dibuat oleh manusia, tetapi Allah menjanjikan perkara ini. Membawa kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu apa? Asama, yang bermaksud terpelihara ataupun melindungi diri daripada bahaya yang besar. Perkataan ini berulang 13 kali di dalam Al-Quran, dan itu yang kita belajar daripada ayat 103, iaitu wa'tasimu bihablillah. Kalau kita betul-betul ingin jaga diri, keluarga dan masyarakat dunia ini daripada bahaya besar, ya, berpecah sehingga kita dilumatkan oleh musuh-musuh,
caranya ialah tidak ada jalan lain, kembali kepada hablillah secara menyeluruh, dan kita doakan Allah terus izinkan kita bersama Al-Quran hingga ke hujung usia. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Kita berehat sebentar, baca, faham, amal, insya-Allah. Kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita membincangkan satu topik yang penting, Ustaz, ya, pada halaman ke-63, di mana Allah memberitahu kepada kita bagaimana untuk kita mendapat hidayah dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan bersambung sebentar lagi bagaimana apakah yang perlu dibuat selepas kita berpegang kepada Al-Quran agar kita bangkit dan terus berjaya dicop ataupun diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita mendapat saya mendapat, Ustaz, ya, kita lah mendapat satu pucuk surat yang amat istimewa, ya. Istimewa daripada adik Helmi, adik Haris, ya. Saya bukakan dekat sini. Siap ada lagi penanda buku ini, ya, penanda buku My Quran Time. Dan apakah isi kandungan suratnya? Biasanya email, WhatsApp, Ustaz, ya. Jadi saya ambil kesempatan dibaca. Tulisan tangan, tulisan tangan, ya. Tulisan tangan. Saya nak tunjuk mana ni? Okey. Di sini. Okey. Jadi ini daripada adik Haris daripada Melaka. Terima kasih diucapkan pada adik Haris, ya. Kami berdoa agar adik Haris terus diberikan taufik terus bersama dengan Al-Quran. Katanya, Ustaz, panjang, tapi saya bacakan ringkas, iaitu kadang-kadang waktu tengah hari terlepas, waktu petanglah waktu untuk Quran Time. Kalau petang terlepas, waktu malam pula. Kalau waktu malam terlepas, tengok dekat Facebook My Quran Time Official. Selalu mak kalau tengok kena salin nota yang ada dipaparkan di depan televisyen, ada jadual penjelasan pengajaran, kena snap gambar supaya boleh baca. Dan akhir sekali beliau menyatakan tak rugi, ya, dan rugi sangat kalau tidak ditonton kerana banyak maklumat, ilmu dan penyelesaian dalam Al-Quran. Itu sahaja yang benar. Haris, kampung tersusun Serkam Darat, Merlimau, Melaka. Masya-Allah. Terima kasih adik Haris. Masya-Allah, ya, sahabat Al-Quran kita. Ya. Baik, untuk sahabat sebelum tu saya ada juga dapat Ustaz, satu Ustaz Tirmizi, satu Ustaz Tirmizi. Subhanallah. Penanda buku, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kebaikan. Baik, kita nak jemput pada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk bertemu, gabung kita di platform rasmi yang telah kita sediakan, iaitu kita ada Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan ada My #Quran Time. Juga boleh tonton di YouTube My #Quran Time Official, dan Instagram My Quran Time Official. Baik, sama-sama kita bertemu kat sana. Seperti mana adik Haris tadi, terlepas juga kat TV, tengok dekat Facebook My #Quran Time, insya-Allah. Baik, kita nak sedikit belajar ilmu tajwid pada hari ini. Yang mana pada hari ini, semalam kita belajar huruf Dad dengan Ustaz Tirmizi. Hari ini kita nak belajar satu huruf, iaitu huruf yang berada di makhraj hujung lidah, iaitu masih lagi berkenaan dengan makhraj lidah, iaitu kali ini di hujung lidah, iaitu antara dua tepi hujung lidah. Dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip atas. Hurufnya ialah huruf lam. Huruf lam ni rasanya jarang orang tak boleh sebut ni, biasanya mudah saja. Cuma hari ini kita nak belajar di manakah huruf lam, di manakah kedudukan makhraj huruf lam. Huruf lam hujung lidah ini diletakkan di atas gusi yang berhadapan dengan gigi kacip atas kita. Keluarlah daripadanya huruf lam. Kita contohkan pada ayat yang ke-102 yang kita baca tentang Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lam, huruf lam tu keluar daripada mana? Hujung lidah
yang diangkat ke sebelah gusi gigi kaci atas, keluar daripadanya huruf lam. Maka bila huruf lam lidah kita terangkat, maka suara lam tu keluarlah daripada bahagian kanan dan kiri hujung kanan dan kiri lidah kita, keluarlah ke depan mulut huruf lam. Okey, selamat mencubalah. Moga-moga kita boleh menyebut huruf lam dengan fasih, insya-Allah. Dengan fasih, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ucapkan Ustaz Tirmizi Ali berkongsi huruf lam ya di lisan kita, Ustaz ya, di lidah kita, dan insya-Allah kita banyak lam dalam halaman 63 ini ya. Kita nak teruskan dengan ayat 104 hingga 108 untuk kita melihat formula lengkap bagaimana bangkit dan berjaya kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kita terus pada ayat yang ke-105 dan 108. Kalau tadi perintah untuk memelihara Islam, kali ini perintah untuk menyampaikan Islam pula. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini adalah ayat 104 hingga 108 Ustaz ya. Terima kasih diucapkan, dan bagi tuan-tuan yang mengikuti pada bacaan 104 ini, Allah menyambung. Kalau katakan sebentar tadi mesti jaga diri betul-betul pada ayat yang ke-101 dan juga bertakwa ya, bekalkan takwa, selalu ingat kepada Allah, selalu buat persediaan untuk hari mati kita ya pada ayat 102. Caranya untuk kita umat Islam ini bersatu adalah apabila kembali kepada hablullah, iaitu tali Allah. Semua orang baca Quran sehinggakan Quran ini mencorak cara berfikir, dan saya yakin tuan-tuan selepas mengikuti 63 halaman ini, kita nampak cara berfikir kita, cara kita menghargai, cara kita sensitif kepada iman itu sudah sekata, dan kalau kita baca berkali-kali ia akan menyebabkan kita ini bersatu ya, wala tafarraqu. Dan apakah yang perlu dibuat selepas itu untuk pastikan
kita berjaya. Allah cakap pada ayat 104, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Inilah formula lengkapnya kalau nak bangkit. Terus kita minta bantuan daripada Allah dan kita berpegang pada Al-Quran, dan yang ketiganya ialah kita melakukan yad'una ilal khair, mengajak ke arah kebaikan. Ustaz ya. Menarik ayat ini kerana apa? Kerana wal takum minkum ini adalah seruan. Maksudnya ini adalah proaktif. Kita tuan-tuan yang berada di rumah, kita perlu menjadi umat ini. Ya, umat ini iaitu menyeru kepada kebaikan. Dan bercakap tentang yad'una ilal khair yang ada kaitan dengan dakwah, ya. Dakwah mestilah menuju kepada kebaikan. Pasal ada orang yang kata saya nak berdakwah ustaz ya, tapi dia marah-marah, ya, dia tengking-tengking ataupun dia kutuk orang lain. Dia kata orang lain masuk neraka, saya masuk syurga. Contohnya kan. Itu bukannya yad'una ilal khair. Itu mungkin yad'una ilal syarr, yang kita perlu beri perhatian, dan kalau itu berlaku, itu juga tidak membawa kejayaan bagi umat ini, ya. Dan Allah memberitahu lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita nak ajak ke arah kebaikan itu, mestilah menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Dan bercakap tentang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ini perlu dilaksanakan satu, dan kaedahnya berbeza-beza ustaz. Ada dalam Quran, dalam hadis Nabi, dalam sunnah Nabi, yang pada waktu tertentu Nabi bercakap dengan tegas. Ada waktu Nabi itu sampai berperang. Tapi banyak masa Nabi itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ustaz kalau pernah dengar kisah seorang badui yang kencing dalam masjid kan, Nabi larang kepada sahabat untuk kejar sahabat badui tersebut yang kencing dalam masjid, biarkan dia kencing dulu, kemudian minta sahabat untuk bantu bersihkan, dan Nabi cakap elok-elok. Nak ceritanya apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bukan semestinya dengan tengking ataupun mestilah dengan marah ataupun dengan rasa kamu masuk neraka, okey. Tetapi rupa-rupanya mestilah kalau yad'una ilal khair tadi, menyeru kepada kebaikan. Hadis Nabi menyatakan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat falyaqul khairan, cakap baik ataupun senyap. Dan malah senyap pun kalau waktu tertentu itu bercakap boleh menyebabkan makin rosak lagi, maka senyap itu penting, ya. Tapi senyap itu adalah senyap yang ada strategi ustaz, ya. Maksudnya kalau dia nampak kemungkaran, dia tegur dengan kuasa, dengan tangannya, dengan lisannya. Dengan hati itu kalau paling lemah, dan ia mestilah dengan strategi untuk membawa kepada kebaikan. Jadi ini adalah formula pada ayat 104 yang penting, kerana dia diikuti dengan ayat 105 yang lebih perlu diberi perhatian ustaz ya. Sebenarnya Allah membawa balik pada istilah faraqa pada ayat 105 ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, ya. Jangan kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai pada mereka keterangan yang jelas. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-103, Allah cakap waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Allah tak cakap wala takhtalifu, jangan berbeza pendapat. Berbeza pendapat ini biasa ustaz ya. Biasa, tapi berpecah belah tu maksudnya apa? Maksudnya ialah saya bersama dengan satu organisasi ataupun satu kumpulan, kemudian saya yang lain berada pada kumpulan lain, kumpulan saya kata bahawa kumpulan lain salah. Itu namanya tafarraqu. Tapi kalau kita berada pada organisasi berbeza, kita tak cakap yang organisasi lain salah. Yang lain itu dia pergi NGO bagi makanan. Yang ini organisasi untuk bantu pendidikan. Yang ini organisasi berbeza. Itu normal. Itu bukan tafarraqu. Dia tafarraqu ini, bercerai-berai ini bila kita berada pada organisasi berbeza, kumpulan berbeza, dan kita menidakkan kebaikan yang dibuat oleh kumpulan lain. Yang itu dinamakan sebagai wala tafarraqu ataupun wala takunu kalladzina tafarraqu pada ayat 105 wakhtalafu, ya, iaitu bertelingkah, berselisih. Maksudnya apa? Awal tadi Allah kata tak ada masalah berselisih, tapi kali ini Allah kata jangan berselisih, ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Apa maksudnya kat sini? Pasal bila ayat 105 ini orang itu sudah menolak organisasi lain, kumpulan lain, dia kata orang lain tu dia tu asyik nak bagi makan saja. Dia tu asyik nak berusrah saja. Contohlah dia condemn kumpulan lain.
Kemudian dia akan berbeza pendapat untuk memberitahu pada semua bahawa kumpulan dia saja yang masuk syurga. Yang ini Allah kata jangan jadi begini, dan biasanya jadi begini mim ba'di ma ja'ahumul bayinat. Bila dah datang kebenaran, orang dah belajar ustaz, dah belajar tadabbur, dah belajar Quran, kalau dia tak jaga hati dia, dia mudah jadi begini. Dan kumpulan yang banyak bertelingkah ini sebenarnya adalah kumpulan yang asalnya dia kata kami nak berdakwah ni. Tapi dia bukan berdakwah ilal khair, dia kadar nak berdakwah saja. Itu yang kita kena bezakan tuan-tuan, yang kita boleh belajar di sini, kerana Allah kata kalau kita buat begini, nauzubillah, wa ulaika lahum azabun azim, azab yang amat besar. Kerana apa? Allah bagi bayinat, Allah bagi Quran adalah untuk kita kembali bersatu. Bukannya kita kata pada orang sana ini, orang sana, dan akhirnya bila kita dah lemah ustaz, kita akan analisis selepas ini, bila lemah sebenarnya kita mudah untuk dikalahkan oleh musuh, dan itu yang berlaku sejak 1924 sampai tahun 2020 ini. Umat Islam kita lemah ustaz. Pasal apa? Pasal sebenarnya formula bangkit dan berjaya ini tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan insya-Allah moga-moga dengan kita belajar daripada muka surat ini, selepas ini kita jelas bahawa sebenarnya Quran jangan tinggal Walau sibuk macam mana jadi pemimpin, walaupun saya ni memang dah berceramah agama bawa hadis, bawa fiqh dan sebagainya, Quran jangan lupa baca dan juga tilawah, dan seterusnya mestilah selalu untuk menyeru kepada kebaikan, yad'una ilal khair, fikir bersama, ini dalam bentuk jamak, ini plural, fikir bersama bagaimana untuk mengajak masyarakat lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Kesannya apa? Nanti kita akan dapat jadi orang yang mukanya berseri pada ayat 106. Minta ustaz kalau boleh ustaz baca ayat 106 ini untuk kita sama-sama bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Ini satu amaran ustaz, amaran besar ustaz. Amaran besar. Masya-Allah. Baik, sama-sama kita baca ayat ke-106. Mudah-mudahan kita sambut peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil semangat ni untuk menyampaikan ya'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Islam tu bukan milik kita seorang, bukan milik keluarga kita saja, milik semua orang. Kalau kita dah Islam, marilah sama-sama kita sampaikan Islam supaya nampak kebenaran dan kebaikan Islam. 106. Jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam muram. Ada yang berwajah hitam muram, mengapa kamu kafir setelah beriman, oleh itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Allah mengingatkan kepada kita ustaz, kita ada pilihan, satu muka berseri. Muka berseri ini di akhirat nanti mengapa? Pasal di dunia ini dia berjumpa dengan sesiapa sahaja, mukanya berseri ustaz. Dia tak jumpa dengan kumpulan dia berseri, jumpa dengan orang lain dia muka dia jadi kelat. Kan dia kata kan. Kalau itu dibuat di sini, mukanya jadi masam, jadi gelap di sini, sebenarnya di akhirat nanti juga akan jadi gelap. Kerana apa? Allah menyatakan akafartum ba'da imanikum. Mengapa kamu kufur setelah iman sampai kepada kamu? Dan salah satu poin iman ini ialah kita dapat Quran. Allah kata tadi kita dapat nikmat fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kerana kita ni beriman ustaznya, kita menjadi ikhwah, kita menjadi ikhwan.
Tetapi ada orang yang kata tak apa, walaupun dia sama Islam tapi rasanya dia ni masuk neraka kot, kan? Ataupun dia ni kumpulan yang tak geng dengan saya, dia bergaduh, bermuram dan juga masam mencuka. Sebenarnya itu preview kepada muka hitam apabila sampai di akhirat nanti. Allah kata fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Padahal pada ayat yang ke-107, wa ammal ladzina byaddat, orang yang mukanya putih berseri, fa fi rahmatillah, dia sentiasa mendapat rahmat Allah, kerana di dunia ini lagi dia mendengar al-Quran dan juga dia melihat semua kawan-kawannya, pelbagai organisasi dalam keadaan penuh rahmah, penuh kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, ya, yang kita ingin ambil bersama, iaitu yang pertama, pegang teguh dengan tali Allah, iaitu Al-Quran, dan ajaran agama Islam ini betul-betul dan ia perlu dikempenkan, ya. Waqtasimu, bukan sekadar yaqtasim, tetapi waqtasimu, kita pegang, kita berpegang teguh dan ajak ramai-ramai. Yang pertama. Yang kedua, laksanakan dakwah. Kita perlu melaksanakan dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Asasnya dakwah itu ke arah kebaikan, bukan makin merosakkan lagi suasana, bukan makin membobrokkan lagi keadaan di dalam negara ini. Yang kedua. Yang ketiga, elakkan berpecah dan bertelingkah, ya, setelah datang keterangan untuk beritahu bahawa kumpulan saya lebih betul daripada kumpulan lain, tetapi kita cuba untuk menjadi insan yang berseri pada hari ini. Jumpa orang berbeza pendapat, kita berseri, berbincang elok. Kerana apa? Kerana kita mahu jadi orang-orang yang berseri wajahnya di akhirat nanti, insya-Allah. Kita berdoa bersama, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa bika khasamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau bolak-balikkan hati kami, ya Allah. Tetapkanlah hati kami di atas Islam dan iman, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami, melainkan kami menjadi orang-orang Islam, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami berdakwah, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesabaran kepada kami dalam berdakwah, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau matikan kami melainkan dalam keadaan kau redha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau mati kami melainkan dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami, muka kami hitam gelap di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami, wajah kami berseri-seri putih di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakanlah cahaya kami pada hari akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Moga-moga kita menjadi orang yang berseri muka kita di atas muka bumi ini dalam menyeru kepada kebaikan bersama Al-Quran untuk memohon bantuan daripada Tuhan yang sentiasa berkasih sayang pada kita. Atas dasar itu, tuan-tuan, kita menjemput pada tuan-tuan untuk terus terlibat dalam Wakaf untuk Ummah sebagai satu platform untuk kita sama-sama kita menyebarkan seri wajah kita. Seri ini bukan dibuat-buat, tetapi kerana kita sering bersama dengan Al-Quran, dan tuan-tuan berpeluang untuk bersama, ya, untuk menyumbang. Moga-moga mushaf ini akan menyerikan lagi negara ini dan membawa kita sampai ke syurga. Bertemu lagi kita insya-Allah pada ulangan pada jam 5 petang, pada 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mengharapkan, yang mendoakan tuan-tuan terus bersatu atas tali Allah bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.